Jadi alhamdulillah, seterusnya ialah slot perkongsian ilmu. Jadi hari ini kita sharing sedikit. Jadi apa yang ada nak share hari ini ialah tentang fardu ain yang terlupakan. Fardu ain yang terlupakan, yang dilupakan, ataupun yang kita lupa bahawasanya itu ialah fardu ain. Okey, sebelum tu mesti kita kena tahu apa itu fardu ain. Mungkin semua dah tahu bahawa fardu ain itu ialah kewajipan atas diri tiap-tiap mukallaf, iaitu jika kita tidak melakukan maka kita mendapat dosa. Fardu ain. Contoh fardu ain seperti solat dan lain-lain lah. Jadi apa fardu ain? Perkara fardu ain yang terlupakan atau yang kita lupakan, kita sendiri tak sedar bahawasanya itu ialah fardu ain. Mungkin kita sedar tapi kita tidak menghiraukan. Jadi kita tengok zaman sekarang ni, di mana zaman semakin berkembang, teknologi pun semakin canggih, dan semua ibu-ibu dan ayah-ayah pun berlomba-lomba untuk menghantar anaknya ke sekolah. Bahkan sekolah yang boleh kata pembayaran dia mahal, sekolah yang tinggi atau pembelajaran yang tinggi-tinggi, atau lebih senang kita cakap ke universiti atau perguruan tinggi. Ada juga yang dari kecil dah dihantar ke sekolah rendah, habis tu kemudian sekolah menengah, habis sekolah menengah sambung ke universiti. Semua berlomba-lomba supaya anak dia menjadi seorang insan yang berguna. Tapi ada tak terfikir daripada pemikiran ibu, ayahanda, bonda semua untuk menghantar anak-anak ayahanda, bonda atau penonton-penonton semua ke sekolah agama? Sedangkan mempelajari ilmu agama itu ialah fardu ain, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu agama itu wajib hukumnya, fardu hukum dia bagi tiap-tiap muslimin dan muslimat. Jadi yang Adahan cuba nak share ni, pernah tak kita terfikir, adakah di sekolah anak kita itu mempelajari ilmu agama? Mungkin di sekolah-sekolah rendah atau sekolah-sekolah kebangsaan biasanya ada mempelajari pelajaran agama Islam, tapi adakah mereka mempelajari agama Islam dengan sebetul-betulnya? Jadi sekarang hari ini berlumba-lumba untuk mempelajari sesuatu ilmu seperti sains, matematik, admat, semua tu, sehingga pelajaran agama Islam ini terlupakan. Sehingga ada banyak di kalangan kita yang mungkin solat, mungkin dia tahu apa itu solat, mungkin dia tahu solat itu ada 13 rukun, tapi adakah dia tahu tata cara melakukan solat tersebut? Adakah dia tahu syarat sah solat? Adakah dia tahu syarat sah solat ataupun syarat-syarat yang harus kita lengkapi sebelum solat? Okey, sebelum solat kita mesti kena berwuduk. Adakah dia tahu rukun-rukun wuduk, fardu-fardu wuduk, syarat-syarat sah wuduk, atau perkara-perkara yang membatalkan wuduk, sehingga dia boleh masuk ke pintu pelaksanaan solat? Pernah tak terfikir? Jadi ini adalah masalahnya. Masalahnya sekarang mungkin, maaf cakap, mungkin kita terlalu mengejar dunia sehingga kita terlupa akhirat. Memang betul, kita mengejar dunia tapi solat kita tak tinggal. Tapi adakah kita sedar bahawasanya kita sedang melakukan solat tu? Adakah kita tahu hakikat solat macam mana? Adakah kita tahu syarat sah solat, perkara yang membatalkan solat, apa-apa yang boleh, yang apabila kita melakukan, solat kita menjadi tidak sah? Itu permasalahan dia. Jadi menuntut ilmu agama itu ialah fardu ain atas diri setiap mukallaf. Jadi mempelajari ilmu agama, mempelajari ilmu Islam itu ialah wajib. Jadi tuntutlah ilmu, pelajari ilmu agama. Bahkan sekarang yang peliknya, kebanyakan daripada mungkin kita tak termasuk, ataupun mungkin kita adalah salah seorang yang termasuk ke dalam golongan ni, ketika menghantar anak kita mempelajari ilmu dunia seperti ilmu matematik. Okey, senang cakap, hantar anak pergi tuition. Sejam bayar sampai RM40, bayar sampai RM50. Tapi bila kita menghantar anak ke kelas pengajian, mengaji Al-Quran, belajar Al-Quran, belajar solat, bila si ustaz memberi kos bahawasanya sejam hanya dicas RM20, maka kita cakap mahal.
Perbandingan sejam belajar Al-Quran, belajar solat sejam RM20 dengan tuition yang sejam RM40, kita lebih cakap bahawasanya mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Quran yang sejam RM20 itu lebih mahal daripada mempelajari tuition yang sejam RM45 ni. Betul tak? Mungkin kita termasuk dan mungkin juga kita tidak termasuk. Tapi bagi yang termasuk, cuba kita fikir balik, kita muhasabah balik. Sebenarnya apa yang kita cari di dunia ini? Jadi kita ada anak, sedangkan bila kita meninggal nanti, bila kita dah tak ada, kita dah masuk ke alam kubur, semua perkara, semua amalan, semua perkara yang ada dalam diri kita di dunia ini semuanya hilang. Semuanya terputus kecuali 3 perkara. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan yang ketiga ialah anak soleh. Jadi kalau di dunia kita tidak mahu mengajarkan anak kita tentang solat, kita tidak mahu mengajar anak kita tentang agama Islam, macam mana bila kita dah meninggal atau masuk ke dalam kubur nanti? Apa yang anak kita buat di dunia? Adakah cuma menulis 1 tambah 1 sama dengan 2? Bila malaikat tanya, ke mana kau bawa anak kau? Aku hantar anak aku pergi belajar matematik. Bukan tak boleh, boleh. Tapi pelajari ilmu agama, utamakan agama dulu, baru kemudian diikuti oleh ilmu dunia. Meskipun kita mempelajari sains, kita mempelajari matematik, tapi jangan pernah kita lupakan untuk mempelajari ilmu agama. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Zarnuji di dalam kitab beliau, kitab Ta'limul Muta'alim, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Belajarlah ilmu agama, kerana sesungguhnya ilmu itu ialah perhiasan bagi diri sendiri. Kalau kita ada ilmu agama kita cukup, kita tahu bahawasanya apa yang boleh, apa yang tak boleh, maka insya-Allah hidup kita tenang, hidup kita damai, hidup kita tak ada masalah apa-apa dalam segi ibadah kita pun jalan, dan kita tahu bahawasanya apa ibadah yang kita lakukan, syarat-syarat ibadah tersebut, syarat sah ibadah tersebut, atau perkara-perkara yang boleh membatalkan ibadah tersebut. Jadi fikirkanlah kembali.